Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang penonton ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kali ini saya terpanggil untuk kita buat konten berkaitan dengan perkara yang semasa berhadapan kita hadapi sekarang ni. Yang pertama, kita berada dalam tekanan wabak penyakit COVID-19 yang semakin menjadi-jadi masuk varian daripada India, daripada Afrika. Jadi teruklah kematian pun meningkat semakin banyak. Jadi kita pergantungan bulat perlu pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mengamalkan SOP yang ketat, perlu sangat-sangat untuk sama kita jaga kita. Yang keduanya adalah kita berada dalam keadaan tekanan emosi. Kita tengok bagaimana saudara-saudara kita di bumi Palestin yang mempertahankan tanah suci kita umat Islam di sana, itu beri tekanan kepada kita. Kita marah tapi kita tak boleh nak pergi sana, nak turun jihad sama. Tapi tak apa, ala kulli hal kita kena hantar, kalau kita tak boleh pergi sana pun kita boleh bagi duit, menyalurkan kewangan melalui NGO yang tepat, dan kita juga boleh hantar doa samping doa selepas sembahyang, doa dalam sembahyang yang kita sebutkan doa dalam sembahyang ni, doa qunut. Ni yang saya nak cakap pada hari ni, ini berkaitan dengan doa qunut. Ada orang mungkin confuse kan, walaupun nampak mudah tapi confuse. Untuk kita laksanakan doa qunut ni boleh buat waktu subuh saja ke? Ya, waktu asalnya kalau kita mengambil riwayat daripada Bara' bin Azib, ini hadis hasan sahih riwayat Tirmizi. Bara' bin Azib kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi salati subhi wal maghribi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia baca doa qunut ketika dalam sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Ini doa qunut ni yang kita mazhab Imam Syafi'i doa amal ni, Imam Syafi'i ambil daripada dalil ni juga untuk orang kata apa, menjadikan sunat muakkad untuk kita beramal dengan doa qunut sepanjang solat subuh. Selama-lama ada subuh, selama itu kita berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i, kita kena baca doa qunut lah. Di sunat muakkad yang dituntut. Kalau kita tinggal doa qunut dalam sembahyang subuh tu, kita dituntut untuk buat solat, kita dituntut untuk buat sujud sahwi. Kita lupa kan, itu nama dia sunat ab'ad yang sangat dituntut. Okey, kita nak pi perincian kepada doa qunut yang korang duk cakap hari ni, qunut nazilah. Ada Jabatan Agama Wilayah pun mengeluarkan supaya kita membaca doa qunut nazilah, seluruh wilayah mendoa. Apa itu qunut nazilah? Qunut nazilah ni Nabi SAW membaca dia, beramal dengan dia ketika mana berhadapan dengan peperangan, ketika mana berhadapan dengan ujian yang melanda. Inilah sesuai dengan keadaan kita. Kita duduk dalam ujian COVID, kita duduk dalam ujian peperangan di bumi Palestin semakin menjadi-jadi, maka qunut nazilah perlu kita baca, perlu kita perdengarkan dan kita amalkan. Okey, bila kita nak baca qunut nazilah ni, qunut nazilah boleh dibaca dalam solat fardu 5 waktu, bukan solat sunat, solat fardu 5 waktu. Solat fardu 5 waktu di hujungnya, ketika mana kita berada pada solat yang rakaat terakhir, di rukuk yang terakhir, bangkit daripada rukuk, maka kita membaca doa qunut nazilah. Ketika itu kita boleh baca di situ dalam keadaan kita boleh sembahyang secara berjamaah, boleh dibacakan oleh imam. Sembahyang sendiri-sendiri pun boleh baca. Maknanya sembahyang fardu tidak ada, maknanya kita dengar video ni kita boleh beramal lah. Ketika mana kita sembahyang fardu, kita bacalah. Kita sembahyang seorang ke jemaah lah, angkatkan tangan untuk kita membaca doa qunut nazilah, untuk minta kepada Allah Ta'ala selesaikan dua benda besar yang sedang berhadapan dengan kita ni. Okey, untuk orang nak sembahyang fardu zuhur asar, dia bacaan sir kan. Bacaan sir ni maksudnya bacaan diam. Jadi disunatkan kepada imam membaca doa qunut nazilah ni dengan keadaan yang kuat. Dia berbeza, dia tak diam, dia kena kuat. Sebab apa? Dituntut untuk jemaah untuk mengaminkan doa qunut nazilah ni. Okey, kalau kita baca dalam keadaan jahar, solat jahar ni solat bacaan kuat, maghrib, isyak, subuh, itu dituntut gitu, kita baca kuat lah untuk tujuannya imam makmum di belakang untuk mengaminkan. Kalau kita baca sendirian, sembahyang sendirian, bacalah tak payah kuat, tak apa, slow-slow, asalkan kita menyebut perkataan-perkataan doa qunut nazilah. Okey, apa doa qunut nazilah? Adakah ditentukan? Tidak ditentukan. Tapi yang masyhur qunutnya, qunut untuk kita baca doa qunut yang masyhur, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait ila al-akhir wa nastaghfiruka wa natubu ilaih tu. Kemudian kita sambunglah sikit doa kepada Palestin. Allahumma ansuril ikhwanana minal muslimin wal mujahidina fi Palestin.
Kemudian kita baca sikit doa untuk minta perlindungan daripada wabak. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqami birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Kemudian kita pi sujud. Itu saja. Itu yang disebut sebagai doa qunut nazilah. Adapun kalau kita nak baca doa qunut nazilah yang sebetul disusun oleh para ulama, antaranya Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab ya mujriyas syahab ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim ya rabbal alamin. Itu doa khusus yang disebut sebagai doa qunut nazilah. Okey, kalau boleh dibaca, silakan baca. Kalau hafal, silakan baca. Tapi jangan kita sebut dalam bahasa Melayu sebab nanti membatalkan sembahyang kita. Okey, caranya lagi kita disunatkan untuk mengangkat tangan, tetapi jangan kita sapu pula di muka. Tidak dituntut untuk sapu ke muka dan dada. Kerana ada hukum yang menyatakan makruh kita menyapu doa qunut ni ke dada kita. Jadi disebut ni dalam kitab Bahrul Mazi karangan daripada Syekh Idris Al-Marbawi ada sebut berkaitan perkara tersebut. Jadi jelas kepada sidang penonton yang dirahmati Allah, selamat kita beramal. Mudah-mudahan dengan doa qunut yang kita hantarkan ini dapat Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada kita, bantuan kepada kita untuk kita selesai keluar daripada musibah wabak COVID-19. Cukup sekadar itu perkongsian kita. Saya pada kali ini selamat beramal dan tolonglah kita beramal saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.